Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aiman Hizi bin Husaini, nombor metrik 2012073. Kumpulan kami akan membuat pembentangan analisis berkaitan kedudukan, penjagaan dan nafkah berdasarkan hukum syarak dan undang-undang. Pendahuluan. Di Malaysia, penggamilan anak angkat merupakan perkara yang tidak asing dalam kalangan masyarakat kerana terdapat banyak platform yang dibuat bagi memudahkan urusan penggamilan anak angkat. Namun, sesetengah individu masih lagi kurang faham dan peka dalam penggamilan anak angkat sehinggakan ada anak-anak yang terabai di bawah jagaannya. Begitu juga dalam hal penjagaan anak luar nikah. Masyarakat hari ini ramai yang keliru dan kurang pengetahuan berkenaan hak penjagaan anak luar nikah apabila berlaku perebutan antara pihak lelaki dan wanita sehingga timbul perbalahan sesama mereka. Bukan itu saja, isu berkaitan anak-anak yatim juga sering timbul dalam kalangan masyarakat. Lazimnya apabila berlaku kematian suami, anak-anak si mati akan dijaga oleh isteri. Begitupun dalam perihal memberi nafkah, masih ramai orang menganggap bahawa nafkah anak yatim adalah tanggungjawab utama si ibu selepas kematian suaminya, jika wanita itu masih hidup. Dalam pembentangan ini, kami akan menjelaskan tentang persyariatan, hukum hakam dan segala yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah penjagaan anak yatim, anak angkat dan anak tak sah taraf mengikut syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Aiman bin Nazaruddin, nombor metrik 2012026. Hari ini saya ingin membentangkan tentang definisi anak yatim, anak angkat dan juga anak tak sah taraf. Anak yatim, terdapat istilah yang mengkhususkan nama bagi anak yatim, iaitu al-yatim dari sudut bahasa yang membawa maksud tunggu atau bersendiri. Terdapat juga ulama yang mengatakan bahawa anak yatim ialah mereka yang kehilangan bapa dan mereka yang kehilangan ibu tidak dikira sebagai anak yatim. Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, Seksyen 102, penjaga bagi anak yatim iaitu jika bapa dan datuk lelaki seorang kanak-kanak telah mati tanpa melantik seorang penjaga melalui wasiat, iaitu seperti penghulu, pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada sarjan, orang yang menjaga kanak-kanak itu dan orang yang mempunyai kuasa seorang pelindung di bawah Akta Kanak-kanak 201 Akta 611 boleh menyebabkan kanak-kanak itu dibawa ke hadapan mahkamah dan mahkamah boleh melantik seorang penjaga penjaga sama ada bagi diri atau bagi harta kepada kanak-kanak itu atau kedua-duanya sekali. Manakala definisi anak angkat ialah menurut nasab keturunan, taraf anak angkat tidak seimbang dengan anak kandung dan bagi menjaga kesucian keturunannya, maka dilarang daripada dinamakan dengan bin atau binti kepada ayah angkat. Manakala wali, iaitu bapa angkat tidak boleh menjadi wali kepada anak angkat perempuan semasa perkahwinan. Walinya yang sah dalam bapa kandung atau ahli keluarganya yang asal mengikut tertib kewalian ataupun wali hakim. Mahkamah Syariah mempunyai prosedur yang tertentu sebelum melantik wali hakim. Warisan harta pusaka, anak angkat tiada hak mewarisi harta pusaka ibu bapa angkat. Hubungannya dengan ibu bapa kandung tidak boleh diputuskan kerana dia masih berhak mendapat bahagiannya daripada kedua ibu bapa kandung. Menurut Akta 257 Akta Pengangkatan 1952, Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 memberi kemudahan kepada ibu bapa angkat Islam mengesahkan hak jagaan ke atas anak angkat. Yang kedua, mereka boleh memelihara nasab keturunan dan warisan anak angkat seperti yang ditetapkan dalam Islam. Dan akhir sekali, definisi bagi anak tak sah taraf iaitu menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303, iaitu Seksyen 2, tafsiran tidak sah taraf berhubung dengan seorang anak artinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah. Anak tidak sah taraf iaitu perkahwinan anak tak sah taraf perempuan mesti diwalikan oleh wali hakim. Bapa tidak layak menjadi wali kepada anak tak sah tarafnya. Yang kedua, anak tak sah taraf lelaki tidak boleh menjadi wali seperti mana susunan wali dalam pernikahan. Penggunaan wali
hakim perlu dirujuk ke Jabatan Agama Islam Negeri atau Pejabat Agama Islam Daerah. Dan akhir sekali, ibu anak tak sah taraf boleh mewarisi harta pusaka antara satu sama lain. Jika ibu meninggal dunia, maka dia berhak mewarisi harta pusaka ibunya bersama ahli waris sebelah ibunya dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah Hamzah bin Syarul Azri, nombor kad Matrix 2012027. Okey, pada kali ini saya akan terangkan mengenai dalil. Seperti yang kita tahu, anak adalah satu anugerah daripada Allah SWT dan amanah kepada kita untuk menjaga. Oleh itu, setiap bayi yang lahir wajib dilindungi dan diberikan hak-haknya. Islam juga menetapkan setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan bersih sifatnya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud semua anak yang dilahirkan berada dalam kesucian yang bersih. Hadis riwayat Imam Muslim nombor 4803. Selain daripada penjagaan anak kandung oleh keluarga sendiri, Islam juga menitik beratkan penjagaan anak yatim dan anak yang terbiar atau terbuang, mahbus walaqih. Terdapat beberapa ayat suci dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW menegaskan kepentingan dan kemuliaan penjagaan anak yatim. Antaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 220 yang bermaksud, dan mereka bertanya kepada kamu berkaitan anak yatim, katakanlah berbuat baik kepada mereka adalah lebih baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu. Berdasarkan kajian sosial dan sains kemanusiaan, anak angkat dan juga anak terbuang ini apabila dijaga dalam sekitaran keluarga angkat akan membesar dengan lebih sempurna berbanding anak angkat yang membesar di rumah kebajikan atau tumpangan. Saya akan menerangkan tentang hukum penjagaan anak yatim, anak angkat dan anak saudarah. Perkataan anak yatim itu sendiri telah disebut sebanyak 23 kali dalam Al-Quran, dan ia telah pasti memberikan satu isyarat jelas kepada umat Islam bahawa mereka perlu memberikan prihatin saat serta pembelaan untuk membolehkan anak yatim tersebut hidup dengan selesa sempurna seperti orang lain yang mempunyai ibu bapa. Di Malaysia sendiri, secara umumnya membenarkan pengambilan anak angkat ini seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Malaysia di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 atau 253 itu sendiri. Manakala di sisi Islam itu sendiri, pengambilan anak angkat ini disebut sebagai al-tabni, yang bermaksud seseorang itu mengambil anak orang lain sebagai anak buat anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Okay. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Zainuddin, nombor Matrix 2012-080. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan tentang perbezaan penjagaan anak yatim, anak angkat dan anak tidak sah taraf, dan pewarisan harta anak yatim, anak angkat dan anak tidak sah taraf. Baiklah. Perbezaan penjagaan anak yatim, anak angkat dan anak tidak sah taraf. Untuk anak tidak sah taraf, berdasarkan perangkaan Jabatan Pendaftaran Negara antara 2010 hingga 2018, seramai 172,811 anak tidak sah taraf beragama Islam di negara ini didaftarkan, yang terbahagi pada dua kategori, iaitu lahir di dalam ikatan yang sah tapi gagal didaftarkan, dan anak hasil zina. Bagaimanapun, mereka berhak mendapatkan perlindungan, penjagaan dan nafkah, termasuk makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesihatan, serta kebajikan tanpa mengira latar belakang sejarah ibu bapa mereka. Mereka berhak menikmati hak yang sama dengan anak tidak sah taraf dalam mendapatkan penjagaan, perlindungan dan nafkah ke atas ibu bapa, dan bagi anak tidak sah taraf, tanggungjawab itu terletak ke atas ibu. Dalam Seksyen 80 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan dan Seksyen 81 bagi Selangor, wanita yang cuai atau enggan menanggung nafkah anaknya dan tidak sah taraf tidak berupaya menanggung nafkah dirinya melainkan anak yang dilahirkan akibat rogol, mahkamah boleh memerintahkan wanita tersebut memberikan apa-apa allowance yang difikirkan munasabah apabila dibuktikan. Ini termasuk dengan RM1,
makan duit makan minum dan sebagainya. Seterusnya ialah tanggungjawab itu dipikul oleh tanggungjawab itu dipikul oleh pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan kanak-kanak seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan agensi bawahnya seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Selain rumah perlindungan yang membantu anak tidak sah taraf dan ibu tunggal. Jika ibu tidak mampu atau meninggal dunia, tanggungjawab penjagaan akan diberikan kepada waris yang menerima harta pusaka seperti nenek dan saudara lelaki si ibu. Seterusnya, bab anak yatim. Mengikut hukum Islam, orang yang berhak dalam memelihara anak yatim tersebut ialah wali ke atas diri mengikut susunan tertib. Sekiranya tidak mempunyai wali-wali tersebut dari keluarganya, maka perwalian tersebut akan kembali kepada mahkamah dan mahkamah boleh menyerahkan kepada seseorang yang amanah dan diketahui sifat lemah lembutnya dan kasih sayangnya dan mampu memberikan tempat tinggal, pendidikan, makan minum anak yatim tersebut. Mahkamah juga boleh menyerahkan anak yatim tersebut kepada rumah kebajikan kanak-kanak. Baiklah. Seterusnya bab pewarisan harta anak yatim, anak angkat dan anak tidak sah taraf. Baiklah. Yang pertama, bagi pewarisan anak tidak sah taraf dan pembahagian harta pusaka, hukum faraid terpakai ke atas anak adalah adik-beradik seibu dan keluarga itu. Anak tidak sah taraf tidak terputus hubungannya dengan ibunya dan boleh mewarisi harta antara satu sama lain. Jika ibu meninggal, anak boleh mewarisi hartanya dan begitu juga sebaliknya. Tapi dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan itu, contoh yang pertama, anak tidak sah taraf yang boleh mewarisi harta dengan 3 syarat, iaitu yang pertama, harta yang dipusakakan milik ibu, dan kedua ialah ibu meninggal tanpa wasiat, dan yang terakhir ialah ibu yang tidak mempunyai keturunan lain yang sah, yakni anak cucu dan lain-lain. Anak Muslim yang tidak sah taraf yang tidak akan mewarisi harta dengan contoh, Ibu Ahmad memiliki 1 unit kondominium, tetapi malangnya meninggal dunia dalam satu kemalangan. Dalam kes ini disebabkan kejadian ini tidak dijangka dan arwah ibunya tidak sempat meninggalkan sebarang wasiat, tetapi Ahmad pula mempunyai adik-beradik lain yang sah. Jadi pewarisan harta akan diberikan kepada anak ibu tersebut yang sah berbanding dengan anak tidak sah taraf tersebut, dan harta pewarisan itu tidak akan dapat kepada anak tidak sah taraf. Yang kedua ialah anak tidak sah taraf yang boleh mewarisi harta dengan contoh, Ibu Ahmad memiliki 1 unit kondominium, tetapi malangnya meninggal dunia dan secara tiba-tiba kerana serangan jantung. Oleh kerana itu, kejadian yang tidak dijangka dan arwah ibunya tidak sempat untuk menulis wasiat, dan pada masa yang sama Ahmad adalah anak tunggal dan arwah ibunya tidak mempunyai anak lain yang sah. Jadi sebabkan anak dia hanyalah anak tunggal dan tidak mempunyai anak, dan ibu tersebut tidak mempunyai anak yang sah, maka harta pewarisan itu akan dapat kepada anak yatim, anak tidak sah taraf tersebut. Baiklah, seterusnya bagi anak yatim pula, secara asalnya individu yang berhak mengambil alih pengurusan harta anak yatim ini adalah individu yang telah diwarisi oleh oleh bapa kepada anak tersebut, dan untuk menjaga harta mereka, sama ada orang yang diwasiatkan itu adalah tergolong dari kalangan kaum kerabatnya seperti ibu, bapa, saudara, datuk atau selain mereka. Sekiranya si ayah tidak membuat sebarang wasiat, maka tanggungjawab pengurusannya akan terletak kepada datuk bagi anak tersebut, iaitu ayah kepada si mati. Manakala jika datuknya sudah tiada, hak pengurusan tersebut adalah pada ibunya atau dari kaum kerabatnya seperti saudara lelaki, bapa saudara lelaki dan seumpamanya. Antara perkara penting yang harus ada bagi pengurus harta anak yatim ialah jaminan. Harta anak yatim itu hendaklah terjamin dan tidak
tidak diurus supaya kebajikan anak yatim tersebut terjamin, dan sama ada semasa sekarang ataupun apabila Islam yang terjamin pada masa sekarang dan akan datang. Dan Islam juga membenarkan agar melantik mutawali untuk menjaga kebajikan anak tersebut, dan mutawali tersebut tidak semestinya hanya satu orang, bahkan boleh menjadi 2 atau 3 orang untuk menjamin kebajikan dan integriti harta tersebut. Harta itu juga boleh diuruskan oleh organisasi perbadanan atau institusi. Yang kedua adalah amanah. Mutawali yang hendak menjaga harta tersebut mestilah amanah dan bukan dari golongan orang yang fasik, memiliki masalah moral, pecah amanah dan boleh mengambil alih harta itu apabila anak tersebut meningkat dewasa. Untuk kita ketahui bahawa para sahabat bukan seorang sahabat dari para sahabat Nabi yang berpendapat bahawa harta anak yatim boleh dikenakan zakat. Antaranya ialah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Aisyah dan juga Ibnu Umar. Di sini kita boleh nampak bahawa harta anak yatim juga boleh digunakan untuk bayar zakat anak yatim tersebut. Di samping itu, cadangan terbaik adalah dengan memasukkan harta anak yatim tersebut ke akaun simpanan tetap, fixed deposit atau tabung haji. Ingatlah, jangan sekali melaburkan harta anak yatim yang berakhir dengan lebur dan desak begitu sahaja. Berdasarkan kepada seterusnya, bab anak angkat. Berdasarkan pada definisi harta pusaka, sebab-sebab pewarisan serta masuk anak angkat, dapat kita nyatakan bahawa anak angkat tidak tersenarai bagi waris dan berhak mewarisi harta pusaka ibu bapa angkatnya mengikut hukum faraid. Ini kerana anak angkat tidak mempunyai sebarang hubungan pertalian darah secara syarak dan tidak boleh dinasabkan kepada ibu bapa angkat dalam sijil kelahiran. Meskipun begitu, tidak hak untuk mewarisi tidak bermakna untuk tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka dengan cara lain seperti hibah dan wasiat. Sebagai ibu bapa zaman kini, membiarkan anak yatim mereka tidak dapat apa-apa disebabkan fahaman bahawa anak angkat tidak layak dan tidak berhak untuk memberikan apa-apa atau sebahagian dari harta pusaka. Di sini kita nampak bahawa walaupun anak angkat tidak tersenarai dalam nasab ibu bapa angkat, tapi ibu bapa angkat juga perlu untuk mewasiatkan harta tersebut sebagai hibah kepada anak angkat tersebut, supaya apabila kematian ibu bapa angkat mereka, harta tersebut dapatlah sebahagian untuk anak angkat tersebut sebagai tanda adil antara anak angkat dan juga anak kandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sa'ad bin Amir, nombor metrik 2012075. Hikmah memelihara anak yatim, anak angkat dan anak tak sah taraf. Terdapat pelbagai kelebihan dan ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang memelihara dan menjaga anak yatim dengan amanah. Banyak sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita mengambil berat tentang keadaan yang mereka hadapi, iaitu kehilangan ibu bapa. Antara kelebihannya ialah pahala setanding dengan berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi jaminan bahawa pahala menyantuni anak yatim adalah setanding dengan pahala orang berjihad. Disamakan dengan bangun pada waktu malam dan berpuasa di siang hari. Kemudian dilanjutkan dengan keluar untuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah mendapat perlindungan hari kiamat. Pahala lain yang akan diperoleh kerana menyantuni anak-anak ini adalah terselamat dari mendapat azab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dihindari dari ancaman yang akan terjadi pada hari kiamat. Jika hendak dapat mendapatkan ganjaran ini, kasihilah anak yatim dan selalu berkata baik. Yang ketiga pula ialah dipermudahkan masuk syurga. Mustahil ada manusia yang tidak mahu masuk syurga dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada sebuah hadis sudah dijelaskan jika orang yang menyantuni anak yatim dengan cara memberi makan, minum dan sebagainya, maka akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam syurga, kecuali orang yang pernah melakukan dosa besar dan tidak bertaubat. Yang keempat ialah pahala berlipat kali ganda. Semua orang yang selalu berbuat kebaikan dengan cara menyantuni anak yatim, maka dia akan mendapat pahala yang besar, tidak hanya saat hidup di bumi, namun semasa di akhirat kelak. Kemudian yang kelima ialah dimuliakan dan dilimpahkan rezeki. Allah SWT akan memberi kelimpahan rezeki dan juga kemuliaan selain daripada berzikir pembuka rezeki. Hal ini juga berlaku sebaliknya, di mana Allah SWT juga menyempitkan rezeki seseorang apabila dia tidak menyantuni dan memuliakan anak yatim. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku sudah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Surah Al-Fajr. Yang keenam pula ialah termasuk dalam golongan orang yang beriman. Jika kita menyayangi sekaligus menyantuni mereka, insya-Allah kita termasuk golongan orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang menjaga anak yatim dengan baik. Antara hikmah mengambil anak angkat ialah yang pertama dan paling besar sekali ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana seorang yang mengambil anak angkat sebenarnya dia memelihara maruah orang Islam. Selain itu, kita juga dapat meringankan beban keluarga miskin yang tidak mampu menanggung kos sara hidup tanggungan. Seterusnya, dengan pengambilan anak angkat sebenarnya dapat memupuk kasih sayang antara kedua-dua pihak. Dan yang paling penting ialah dapat membantu membahagiakan rumah tangga bagi pasangan yang tidak mempunyai zuriat serta nafkah kepada anak tersebut. Dengan menunaikan hak penjagaan anak tak sah taraf, anak tersebut akan lebih gembira dan bahagia bersama penjaganya dan dia tidak merasakan bahawa dirinya disisihkan dan dihina oleh orang lain. Selain itu, ia memberi pengajaran bahawa kepada ibu bapa lain untuk menjaga perhubungan mereka sebelum berkahwin supaya tidak terjadi perkara yang tidak sepatutnya. Keburukan mengabaikan penjagaan anak yatim. Terdapat beberapa ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan orang yang memakan atau tidak menguruskan harta anak yatim dengan amanah. Antaranya ialah dalam surah An-Nisa ayat 10, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dalam ayat tersebut dikatakan bahawa orang yang makan harta anak yatim, maka ia diibaratkan seperti menelan api dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu Wa Taala melarang seseorang Islam itu mendekati harta anak yatim, kecuali jika dia mendekatinya dengan cara dan tujuan yang bermanfaat bagi anak yatim tersebut. Misalnya untuk keperluan pendidikan anak tersebut dan untuk makan beberapa keperluan bersama dengan yang sifatnya tidak berlebihan. Satu hadis daripada As-Suddi, ia berkata, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan keluarnya api dari mulut, telinga, hidung dan matanya. Sesiapa yang melihatnya pasti akan mengetahui bahawa ia adalah pemakan harta anak yatim. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Dalam Islam telah jelas disebut bahawa memakan harta anak yatim merupakan salah satu dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga telah Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dalam Al-Quran telah memberi gambaran azab bagi orang yang memakan harta anak yatim. Oleh sebab itu, sebagai Muslim yang baik dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita janganlah memakan harta anak yatim ataupun harta yang bukan menjadi hak kita, serta senantiasa menyayangi, mengasihani dan melindungi anak yatim kerana kita tidak tahu betapa berat beban hidup dan beban kehilangan yang dideritanya. Akhir sekali ialah kesimpulan.
Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan pembentangan kumpulan kami ialah umat Islam harus sedar dan lebih prihatin akan tanggungjawab tentang penjagaan anak yatim, anak angkat dan anak tak sah taraf mengikut syarak. Hal ini kerana mereka juga memiliki hak mewarisi harta, menerima wasiat dan hibah serta melangsungkan perkahwinan yang sah apabila tiba masanya. Hak itu dijamin undang-undang sivil dan syariah. Meskipun anak adalah anak tak sah taraf dari sudut undang-undang syariah, mereka tetap berhak mendapat kehidupan sebagai kanak-kanak normal. Masyarakat perlu melayani anak yatim, anak angkat dan anak tak sah taraf sama seperti melayani anak lain tanpa perlu dibezakan. Diharapkan agar pembentangan ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu dan petunjuk kepada pembaca untuk lebih mengambil berat tentang isu penjagaan anak yatim, anak angkat dan anak tak sah taraf dalam Islam. Sekian, terima kasih.